Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini aku mengambil masa 1 jam sahaja untuk menerangkan berkaitan dengan masalah kembung. Pun pada malam ini khususkan pada kembung air ataupun juga dikenali sebagai busung. Sekalipun ada yang mengandaikan bahawa kembung air itu bukan busung, busung itu bukan di kembung air. Tetapi dalam dalam penerimaan mana medik moden bahawa kembung air itu adalah busung. Ada setengahnya mengatakan bahawa uh, bengkak yang berlaku di hati, bengkak berlaku di limpa, ya, uh, organ-organ dalaman itu juga dianggap busung. Tetapi sebenarnya busung ni dia dia licin tau. Maksudnya dia sekata bulatnya. Ah, Kalau macam bengkak hati, dia bengkak dia sebahagian perut saja. Ya, sebahagian perut. Ah, Kalau bengkak limpa, sebahagian sebelah kiri bengkak. Kalau hati, sebelah hati tu dia bengkak. Ha, Dia tak sekata lah bengkaknya tu. Tapi busung ini bengkaknya sekata. Jadi apa yang ada dalam perut ialah kandungan air. Sebelum kita nak cerita lebih lanjut lagi, jom kita tengok slide pada malam ini berkaitan dengan kembung ataupun busung. Seperti dalam gambar ini, kita lihat keadaan busung perut kembung itu sekata, ya, sekata, nampaklah segala urat-urat hijau, ya. Nampaklah kat situ tu, ya. Nampak salur-salur darahnya, urat-uratnya, ya. Ah, ini nampak sekata kan. Kalau dia bengkak hati, dia bengkaknya sebelah je. Gitu dia, ya. Ah, jadi apa yang aku nak kongsikan sini ialah berkenaan dengan busung. Okey, kalau sebut kembung ini, dia punya definisinya ialah kembung tu dia ada kandungan udara, air yang berlebihan dalam abdomen ataupun dalam rongga perut kita, dalam usus kita. Ah, Akan tetapi, kalau kembung angin ni, kita boleh kesan lah, ya, boleh kesan, boleh tengok bunyi ketukan kat perut tu, ya, kalau kita ketuk-ketuk perut dia, ah, dia akan rasalah bunyi angin tu, ya. Biasanya kalau doktor pun buat pemeriksaan kembung angin tu, dia akan ketuk-ketuk. Dia lain sedikit ya kembung angin dengan kembung air ni. Kalau kembung air ni dia nampak obvious seperti pada gambar tadi. Kalau kembung air ni memang dia buncit, ya, ataupun busuk, ataupun dalam bahasa medisnya dipanggil ascites, ya, ascites. Ah, Punca-punca kembung, ya, contohnya kat bayi, ya. Um, tapi kan bayi lahir biasalah perutnya besar, itu normal, ya. Dia yang abnormal lah ni, yang apa yang kongsikan ni yang abnormal. Kalau dia menangis utamanya, dia akan perutnya akan kembung, ya. Minum susu botol ah, pun boleh kembung. Itu sebabnya mereka ah, meletakkan menyusukan anak tu dalam darjah 45 darjah kan, supaya tidak ada ruang udara masuk ke dalam mulut dia. Puting kosong tu pun boleh menyebabkan angin masuk ke dalam badan, dia telan air angin tu. Bila dia menangis tak selesa pun boleh menyumbang juga tertelan udara. Kalau misalnya lah dia lah sakit perut, menangis lagi, maka banyaklah angin yang akan masuk ke dalam badan dia. Satu lagi, tengok-tengok sekarang budak-budak sekarang dia makan macam-macam. Ah, Nampak aja benda yang dekat lantai makan. Okey, eh. Wah, itu kena hati-hatilah. Tetapi ada satu kes, ya, ada satu penyakit pikah, ataupun dipanggil dirt eating, di mana dia makan, dicabut rambutnya sendiri, dia makan rambutnya. Ya. Ah, Dan kalau orang kebuluran pun, kita tengok ke Afrika kan, kalau ke Afrika tu kalau anak-anak yang kebuluran,
yang tak cukup zat, perutnya pun kembung. Ya, perasan tak? Kalau awak tengok dokumentari kebeluruan di Afrika, perut anak-anak di situ membesar, besar. Ya. Itu juga yang boleh menyebabkan kembung pada bayi ataupun kanak-kanak. Um, Dan apabila kita makan yang bukan-bukan, budak-budak yang makan bukan-bukan boleh menyebabkan infeksi. Selain itu, alahan untuk makanan juga menyebabkan kita kembung. Bergantung pada individu lah. Ada yang makan okey ya, tak ada yang akan uh, tertentu dia cepat kembung. Okey. Satu lagi, sekatan saluran pencernaan juga boleh menyebabkan terbentuknya gas terperangkap. Ya. Najis pun boleh terperangkap. Kalau ada sekatan kurang air ke contohnya yang boleh menyebabkan berlaku masalah sekatan saluran pencernaan. Ini boleh menyebabkan sembelit ke dan dia mulalah akan kembung perut anak-anak kita, ya. Ini adalah perkara yang biasa kita dengar lah kan. Okey, baik, seterusnya. Sekarang ni apa yang terjadi kepada kembung pada bayi ialah kolik. Uh, Iaitu di mana dia akan meraung-raung, ya, tak selesa, sakit, uh, sakit perut lah tu, ya. Inilah yang terjadi pada budak-budak, selalu menangis kerana perut tak selesa, menyebabkan ususnya perut dia tegar, jerit-birit akibat daripada masalah tidak balas di dalam perut dia. Muntah-muntah, bila dah muntah-muntah dan jerit-birit menyebabkan dehidrasi, kekurangan air dalam badannya. Ini yang selalu berlaku juga di kalangan anak-anak kita. Tetapi Kun tak ada beri penekanan, tapi macam mana pun Kun cuba kongsikan titik-titiknya. Ini masalah kolik ni ialah biasa, ya, biasa. Jadi kita nak menangani masalah mereka. Kalau budak ni kalau menangis, maka makin banyaklah angin tertelan di dalam badan dia. Okey. Uh, Utamanya sebelah petang, senja. Sebelah senja, dia mulalah meraung. Ya. Kalau kita mungkinlah dikaitkan dengan gangguan. Tapi benda ni boleh berlaku bila masa sebenarnya. Tetapi yang selalu kita nampak ialah sebelah senja tu dia akan tak selesa lah. Ya. Waktu malam. Ya. Okey. Sekarang aku nak cerita pasal kembung air. Kembung air seperti dalam gambar ini. Awak nampak tak dalam gambar ni? Kembung air. Perut dia penuh dengan air. Dekat abdomen dia, ruang-ruang rongga abdomen dia penuh dengan air. Okey, nanti aku ceritalah kenapa ia mengembang sebegitu besar kan. Ya. Dalam apabila dikeluarkan air itu, airnya memang ada sedikit jernih, kekuningan, mungkin juga keruh dan mungkin ada mengandungi darah. Ya. Dalam air itu ada apa? Ada protein. Macam mana protein boleh keluar ni? Sebab ada sekatan aliran darah disangkut ke abdomen, maka protein akan keluar daripada saluran darah. Apa yang terjadi ialah salah satu elemen protein itu albumin yang bertujuan untuk menyeimbangkan cairan pun keluar. Ya, keluar. Bila dia keluar, maka kandungan air cairan tak stabil, tak seimbang, berlakulah rembesan air keluar daripada aliran darah. Ya. Okey. Pemeriksaan, biasalah kalau kita nak tahu adakah anak kita ataupun sesiapa yang mengalami busung ni, ya, kita boleh buat testing kan lah. Testing, baringkan anak. Okey, anda duduk dekat sebelah kanan anak. So tangan kiri anda tu pegang pinggang kirinya dan jari tangan kanan jentik tepuk di pinggang kanan anak kita ataupun sesiapa. Nanti ada satu bunyi goncangan menandakan adanya kembung air. Kebiasaannya busung ni orang perasan.
Dia nampak, ya. Tetapi masalahnya apabila skap besar, kita nak urut pun susah. Sebab sakit, ya. Kalau kita urut kat situ pun memang sakit. Biasanya orang buat akupuncture lah. Itu pun kalau akupuncture tu mereka tahu, bolehlah gunakan teknik akupuncture. Tapi kalau urut di tempat yang kembung tu besar tu, oi sakit. Jadi kita kena urut perlahan-lahan, sehalus-halusnya, ya. Kita tak perlu tekan kuat sebab memang sakit. Sebab tu salah satu solusi yang memudahkan pengamal ialah kita menggunakan akupuncture. Okey, baik. Punca kembung air ialah perbezaan tekanan darah akibat jantung lemah mengempam darah. Jantung utamanya di bahagian abdomen, patutnya otot abdomen akan membantu, ya, membantu aliran darah naik ke jantung. Tapi malangnya dia lemah, tak kuat, menyebabkan aliran darah lambat ataupun lemah untuk kembali ke jantung. Ya, yang ini menyebabkan kekurangan albumin, iaitu kekurangan protein, menyebabkan keseimbangan air terjejas, maka air keluar daripada saluran darah mengumpul di rongga-rongga abdomen. Begitu juga dengan buah pinggang, apabila tidak dapat memproses dengan baik, maka ia boleh menyebabkan berlaku kembung di perut, ya. Salah satu daripada masalah buah pinggang itu ialah sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik ni ialah dia bahan-bahan yang dalam darah itu bocor, ya, daripada sistem penapisan buah pinggang tu. Bila dia dah bocor, tambahnya protein lah, ya, yang mana albumin tu. Albumin keluar, maka berlakulah tidak keseimbangan cairan di dalam saluran darah. Okey. Okey, selain daripada itu ialah penyakit hati pun dia juga. Penyakit hati ini organ lah, boleh juga menyebabkan berlaku bengkak pula, kembung air. Kalau bengkak hati dia lain, ya. Okey. Apa hal kalau kes macam ini, gangguan ke tidak ke, kita mesti hantar dia ke hospital. Wajib, bukan hantar ke klinik, ya, hantar ke hospital. Biasanya dia akan, kalau besar sangat, dia akan tap lah abdominal tu untuk keluarkan air, ya, keluarkan air dekat perut. Okey. Dan dia bagi ubat lah untuk membuang air dekat abdomen tu melalui kencing, ya. Kemudian dia akan dinasihatkan kurangkan ambil air dan juga garam. Sebab garam ni akan menyebabkan pengumpulan air di dalam badan. Okey. Oleh kerana punca daripada busung tu pelbagai, apa yang kita bantu ialah untuk menangani gejalanya, tetapi puncanya perlu kita atasi juga, iaitu kalau masalah buah pinggang, rawatlah buah pinggangnya. Kalau masalah hati, maka rawatlah hatinya. Ya, kalau ada masalah apa-apa jangkitan ke, kena selesaikan masalah jangkitannya. Tetapi dalam konteks yang kita ini ialah untuk mengurangkan gejalanya, supaya dia sakit itu tidak sengsara. Bagaimanapun seperti mana aku cakap tadi, apa juga masalah kita boleh kurangkan, tetapi puncanya perlu kita kenal pasti dan kita dapatkan rawatan khusus pada puncanya. Kalau ada masalah buah pinggang, kena selesaikanlah tajuk berkaitan dengan buah pinggang. Okey, bolehkah busung itu dia boleh merebak ke tempat lain? Ya, dia boleh merebak ke tempat lain, ke bahu, ke tangan, ya, ke muka, ya, boleh. Okey. Oleh itu, perkara yang pertama yang kita rawat ialah memang kita kena rawat dekat perutnya. Kenapa? Kita perlu rawat di perutnya kerana salah satu daripada membantu sistem aliran balik ke jantung ialah otot. Otot manakah yang banyak membantu aliran kembali ke jantung? Ialah kita fokus daripada bawah, ya, daripada bawah kaki lah. Dia dia naik semula ke atas, tetapi dia berkumpul dekat perut. Dia tidak sampai ke jantung. Jadi
kita perlu juga urut menguatkan otot-otot yang banyak menyumbang kepada aliran balik, iaitu betis dan juga abdomen. Ya, sebelum ni kita pun pernah cerita ada dua otot yang banyak membantu menolak aliran vena, aliran air kembali ke jantung, iaitu otot di abdomen dan juga otot betis. Ya, Ah, jadi tetapi masalah dia banyak berlaku di perut. Jadi kita fokus di abdomen. Ya, itu pertama. Ya, dan kita juga urut juga pada bahagian-bahagian yang uh, aliran darah supaya dia membantu kembali kepada jantung. Ya, ambil juga sistem saraf tulang belakang. Nanti kita akan urut juga di sistem saraf tulang belakang untuk melegakan bahagian usus, ya, dan juga melegakan bahagian, mengurangkan ketegangan yang berlaku pada uh, suatu pusung. Dan satu lagi kita juga ambil kira juga uh, poin perut, ya, di mana ada satu poin yang memang semua orang tahu, poin itu memang khas untuk menangani masalah apa jua masalah perut, poin itu mesti diurut. Dan pun juga akan memastikan uh, ligamen-ligamen pundi kencing juga diperkuatkan pada masa sama, untuk memastikan untuk aliran kencing dia lebih lancar lagi. Jadi kita guna konteks macam tu untuk membantu mereka yang ada masalah busung untuk mengeluarkan air daripada badan dia. Sekarang mari kita tengok kat mana kita perlu urut. Urut kena halus, ya. Apalagi kalau berlaku pada bayi ataupun kanak-kanak kecil, awak tak boleh tekan kuat. Awak cuma lalu tangan tu, cuma sapu saja, ya. Sebab dia akan menambah sakit. Kita cuba, uh, sebab busung ini berlaku pada orang dewasa sebenarnya. Kalau budak dia lebih kepada, lah, benar berlaku busung ada, tapi dia lebih banyak kepada kolik, ya, kolik, ya. Nanti kongsikan sikitlah titik-titik kolik, ya. Titik kolik. Okey. Okey, kita pergi slide seterusnya. CV5, CV7, CV11, CV9, ya, ST25. Ini penting, ya. Urut, anda urut je sepanjang, sebenarnya anda urut je sepanjang satu jalur daripada pusat tu, ya, atas dan bawah, ya. Yang kuning itu, yang kuning ni nampak tak ni, yang berwarna kuning ni ialah pusat. Maka anda urut, kalau bayi ke kalau kanak-kanak, sapu je, lalu je sini, urut poin-poin yang ada di sini. Mungkin anda confuse kedudukan poin ni, kat situlah pun tulis kat situ. Jarak antara CV9 dengan CV8 satu jari. Satu jari macam ni. Ya. Letak satu jari, lebar satu jari. Ni ya, lebar satu jari ni. Okey. Kalau CV8 dengan CV11 empat jari. Urut gitu je. Urut kat situ saja. Ya. Penting ni untuk menguatkan abdomen di situ saja. Sebab kadang-kadang abdomen tu lemah sebab ada sekatan-sekatan yang berlaku di situ. Dan ada yang di bawahnya, CV7 satu jari daripada CV8, satu jari je beza dia. Kemudian anda boleh gunakan 4 jari sampai ke CV5, atas dan bawah 4 jari dari pusat, 4 jari bawah pusat. Atas pusat 4 jari, bawah pusat pun 4 jari, bawah pusat pun 4 jari, ya. Untuk apa ni, bukan 4 jari, 3 jari. Yang bawah pusat tu 3 jari, minta maaf silap, 3 jari. Pun saya hadapi masalah ketepatan, tak apa, awak urut je lah memanjang macam ni, ya. Urut macam ni. Okey, ini pusat, urut je macam ni. Kalau dewasa bolehlah awak urut macam ni. Urut membulat je, urut membulat je, ya. Urut membulat kecil je. Ni pun sini, ni pusat, ya. Lepas tu sini pula. Pun tak ada beri penetapan jari, berapa jari. Kalau nak tepat, okey, ini pusat. Okey, satu jari. Lepas satu jari, urut. Okey, kalau nak CV11, 4 jari. 4 jari,
Atas 4 jari itu urut. Ni sini urut. Okey. ST25. Kat situ kiri dan kanan ya. Kiri dan kanan ST25 tu penting kerana di situ adalah untuk aliran darah untuk dirangsang untuk naik ke atas ya. Bukan aorta ataupun kava. Tapi ini ialah aliran darah. Kat situ ada point aliran darah ya untuk membantu untuk membawa ke arah jantung. Okey. Ada satu lagi point di dekat dada yang membantu aliran darah ke jantung. Ya, ada point. Ada point dekat dada untuk membantu aliran darah ditolak. Kat situ ada aliran darah, ada salur darah vena. Nanti kita tunjuk nanti di mana ia juga membantu menghantar balik darah ke jantung. Jika darah berkumpul di kawasan perut, maka berlakulah rebesan air di perut, menyebabkan kebojoran protein ya. Okey, inilah yang menyebabkan berlaku pengembungan ataupun busung di perut. Okey. Satu point dekat sini SP9. SP9 adalah terletaknya di tambahan ya, titik tambahan di mana di situ adalah point edema untuk memastikan aliran balik aliran balik. Aliran limfatik sudah berperanan sejak di kaki lagi, iaitu untuk menyingkirkan segala lebihan cairan tu ya ke limfatik, poin-poin limfatik. Maka awak buat daripada awal-awal lagi, buat di sini lagi. Awak urut ke atas pun boleh, urut poin situ pun boleh supaya dia merangsang. Pastikan aliran air ya dialirkan melalui limfatik ya, lebihan-lebihan air ya untuk dibawa ke sistem limfatik. Okey. Okey, ni urut di sini untuk mencegah daripada pengumpulan di bahagian abdomen. Urut poin ni ya, seperti dalam gambar ni, iaitu di sebelah dalam ya. Poin kat sini, urut sini, urut kat sini. Betul-betul dekat sudut celah-celah tulang. Okey. Okey, satu lagi SP21 ialah dekat rusuk. Kat sinilah yang aku sebut tadi, iaitu untuk membantu salur darah kembali ke jantung. Ada salur darah di sini ya. Ada nama salur darahnya ya. Kat sini untuk membantu aliran balik ke jantung. Sini kena rangsang ni, SP21. Dekat betul-betul dekat bawah dekat rusuk sebelah sisi. Ini penting ni untuk pastikan aliran darah lebih lancar. Situ ada vena ya. Ada vena. Di saraf tulang belakang. Itu penting. Urut di pinggang tu. Ya, di pinggang. Kiri dan kanan. Urut di pinggang. Ya, sebab uh, apabila berlaku bengkak di depan, akan berlaku ketegangan di belakang. Ya, apabila baru bengkak di depan, busung di depan, menyebabkan berlaku tekanan yang kuat di belakang. Kena urut bagi dia loose kat situ. InsyaAllah apabila awak urut di bahagian pinggang ini, dia rasa lembut di depan. Itu penting, urut di saraf di tulang belakang. Kat sini terletaklah kataan BL23. Tapi pada sebenarnya awak urut je ke semua pinggang tu. Untuk memudahkan pencarian, maka kau letak BI23. Namun pada hakikatnya awak urut je kat pinggang tu ya. Tak payah fikir titik, urut je pinggang. Dan satu lagi ialah titik ST36. Yang ini boleh urut kuat. Ini penting ni. Apa sahaja masalah perut mesti awak urut titik ni. ST36 ialah terletak 4 jari daripada lutut. Lutut. Kalau yang ada kolik pun ni mesti kena urut ni. Okey, ni sebelah sisi luar. Letak je 4 jari. Dia betul-betul dekat bucu corner tulang. Ya, urut je lah. Kat sini memang sini bila awak tekan memang senang lah. Kena orang lain kena urut lah. Sini. Iaitu di sisi di luar. Urut je lah. Ketepatan tak penting sangat pun. Ya.
Sebab ini saya guna titik-titik akupuncture, tetapi dalam keadaan urutan awak urut je dari situ, ya. Tak ada masalah. Okey. Okey. Jadi kes busung ni walaupun jarang berlaku, bila awak dapat kes, inilah nilai yang berharga yang awak belajar, ya. Tak banyak poinnya, ya. Awak boleh urut kuat di semua tempat kecuali di bahagian perut. Di bahagian perut itulah, sebab itulah pun tulis kat situ ada akupuntur. Kenapa aku letak pula akupuncture? Pun bukannya bidang akupuncture. Disebabkan oleh masalah busung ini, maka kesukaran yang dialami oleh pengamal ialah urut di bahagian perut. Itu sebabnya perlukan akupuncture. Tetapi anda perlu belajar akupuncture lah, sebab nanti kalau awak terus cucuk tanpa nak pengetahuan asas tentang akupuncture, nanti mendatangkan risiko kepada sakit pelanggan kita. Okey. Sekarang ni pun nak beritahu poin mana yang penting untuk kolik. Kolik ni ialah anak-anak yang kembung, ya. Anak-anak yang muntah, ya. Anak-anak yang tak selesa seperti yang dalam gambar ini. Ini penting ni, ya. Okey. Mana anak menangis kena urut, tetapi urut budak tak boleh urut macam orang dewasa. Dia sapu je, lagi senang. Poin mana yang perlu anda urut? Itu dia. Poin mana yang perlu anda urut? Okey, di antaranya ialah okey, ST25. Anda tak kalau budak kalau menangis, kalau urut perut lagi menjerit, kan? Anda sapu saja. ST25, kemudian urut sedikit KI14, 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 KI14. Poin di situ ialah KI14, di mana yang membantu masalah anak-anak yang mengalami masalah simptom kolik, ya. Lagi ada tak kun untuk kita rawat masalah kolik ni? Okey, satu lagi poinnya ialah awak selalu kena sapu kat pipi ni. Sapu dekat pipi ni. Okey, kat sini apa poin akupuncture, ya. Yang ini ada akupuncturenya ST2. Okey, sapu je kat sini lembut, ya. Penting untuk masalah kolik. Sebab kalau kita semua urut kat perut, nangis budak tu. Ya, kita kena urut di luar perut lah, ya. Kat perut tu sapu-sapu je poin-poin yang tadi tu, ya. Sapu kat muka ni, tak adalah sakit perutnya, ya. Ada lagi tak Kun selain pada tu? Ada yang boleh untuk dirawat dengan masalah kolik ni selain daripada ni ST36. ST36. Ini semua masalah perut mesti urut sini. Apa jua masalah perut, urut di area di sini, ST36. Dan juga sapu urut juga di SP6, iaitu di sini, di sebelah bawah sisi sebelah dalam ni. Ini dia poinnya. Yang aku tunjuk anak panah ni, insya-Allah kun akan update lah khas untuk rawatan kolik. Okey, itu sajalah perkongsian kun. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam waktu. Kalau ada kekurangan, kun minta maaf. Ada kesilapan, kun minta maaf. InsyaAllah perkongsian yang kun beritahu ini insyaAllah dapat membantu anda untuk menangani masalah-masalah penyakit busung. Busung tu kita boleh rawat, tetapi puncanya juga kita perlu rawat. Ya, puncanya itulah yang menjadi masalah pada pesakit itu juga, ya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.